Selamat sejahtera murid-murid. So hari ini cikgu nak bincangkan mengenai 6.2 peneutralan. So kita dah tahu kan bahawa alkali ada nilai pH 8 sehingga 14. Asid mempunyai nilai pH antara 1 hingga 6. Yang 7 itu adalah neutral. Sekarang kita nak bincangkan apa yang terjadi sekiranya asid campur dengan alkali. Okey, jom kita tengok. Okey, so peneutralan sebenarnya adalah satu tindak balas antara asid dengan alkali untuk menghasilkan garam dan air. So di sini asid dan alkali bertindak sebagai bahan bertindak balas. Manakala garam dan air adalah hasil tindak balas. Okay. So sekiranya kita nak tuliskan dia dalam persamaan dalam perkataan, kita boleh tuliskan tindak balas peneutralan sebagai asid campur alkali anak panah garam campur air. Cara nak bacakan dia adalah asid bertindak balas dengan alkali untuk menghasilkan garam dan air. Okey, so jangan sekali tuliskan hasilkan tu sebagai sama dengan salah. Mesti tuliskan dengan anak panah. Okey, asid bertindak balas dengan alkali untuk hasilkan garam dan air. Di mana hasil tindak balas ini tidak mempunyai sifat asid dan alkali. So, garam dan air atau hasil tindak balas adalah bersifat neutral. Okay. So, kita tengok contoh garam yang dihasilkan. Sekiranya asid dan alkali yang berbeza kita gunakan, kita akan dapatkan garam yang berbeza. Contohnya, asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hioksida untuk hasilkan natrium klorida dan air. Okey, so kita ambilkan bahagian depan bahan alkali kita letak di depan. Okey, kemudian bahagian bawah asid kita letak di bahagian belakang. Kemudian kita tukarkan belakang sebagai dah. Okey. Akhir sekali mesti adalah air. Okey, sebenarnya apa yang berlaku di sini adalah asid hidroklorik HCl bertindak balas dengan natrium hioksida NaOH. So di sini natrium akan bergabung dengan klorin untuk hasilkan sodium klorida. Dan kemudian hidrogen dan hioksida akan bergabung untuk hasilkan H2O, iaitu air. Okay. Begitu juga dengan asid hidroklorik apabila bertindak balas dengan kalium hioksida akan hasilkan kalium sulfat. Okey, nampak kan? Kalium kita kekalkan. Kemudian sulfrik ini kita tolakkan IK ini. IK ke belakang tu kita tolak. Tukarkan dengan A. Jadi sulfat. Mesti ada air. Kemudian asid nitrik bertindak balas dengan natrium hioksida akan hasilkan natrium nitrat. Okey, perasan tak? Natrium kita kekalkan. Dudukkan dia. So, nitrit ini kita potong IK, tukarkan dia dengan AK, akan menjadi nitrat dan air. Okey? So, apabila kita nak menguji peneutralan, kita akan susunkan radar sebegini. So, kita susunkan kaki restore, flipkan dia dengan burette. Kemudian dalam burette itu kita masukkan asid
hydrochloric. Okay. So kita kena masukkan asid di dalam biuret supaya tab kat sini tidak akan tersumbat. Kalau kamu letakkan alkali, kemungkinan alkali akan menghasilkan, mendapatkan dan menyebabkan tab pada biuret ini tersumbat. Kebucu ini mungkin pastikan diletakkan asid di dalam biuret. Kemudian dalam kelelangkun, kita akan letakkan jubin putih supaya perubahan warna boleh dinampakkan dengan lebih jelas. Phenolphthalein ini bertindak sebagai penunjuk. So nanti kita boleh nampaklah perubahan warnanya apabila peneutralan berlaku. Okey, ingat ya, kaedah yang kita gunakan ini adalah kaedah penitratan. Okey, kemudian asid akan dititikkan satu titik demi setitik sehingga semua larutan natrium hydroxide sudah dineutralkan. So perubahan warna itu akan tukar ke merah jambu kepada tidak berwarna. Maksudnya sudah capai ke takat akhir. Okey, maksudnya peneutralan sudah berlaku dengan sempurna. So apabila kita dapatkan hasil tindak balas ini, kita keringkan dia sehingga semua air sudah disejakkan. So kita akan dapatkan habro garam. Okay. So macam mana lah kita nak tahu kan berapa ke asid yang diperlukan? Okay, kita boleh tengok contoh pengiraan takat akhir di sini. Okay, so semasa peneutralan, asid akan turun ke bawah kan? So, jadi kita akan dapatkan dua bacaan yang berbeza. Satu adalah bacaan awal sebelum eksperimen dilakukan. Jadi kita dapatkan bacaan di sini. So ingat ya, seperti biasa bila ambil bacaan kita kena tengok pada lekuk meniskus cecair ini. Tengok pada bahagian bawah sini. So pastikan mata anda adalah di depan. Kalau boleh letakkan di belakang, lapiskan dengan kertas putih supaya anda boleh nampak bacaan dengan lebih jelas. Okey, so bacaannya kita boleh baca lah 9, 9.1, 9.2, 9.3, 4, 5, 6. So bacaan awal adalah 9.6 ml. So selepas semua larutan natrium hydroksida sudah dineutralkan oleh asid hidroklorik, kita dapatkan takat akhir. So kita dapatlah bacaan akhir. So iaitu 24.1. So dengan bacaan akhir dan awal, kita boleh kirakan berapakah isi padu asid hidroklorik yang diperlukan. So kita boleh kirakan dia dengan tolakkan sahaja. So kita ambil bacaan akhir, tolak bacaan awal. Jadi maksudnya untuk eksperimen ini kita memerlukan 14.5 ml asid hidroklorik untuk meneutralkan larutan natrium hydroksida. Okey. So sekiranya kamu menggunakan molar asid hidroklorik dan larutan natrium hydroksida berbeza, kamu akan dapatkan bacaan yang berbeza. Okay. So sebenarnya kita juga boleh menggunakan peneutralan di kehidupan harian. Okay, contohnya kita boleh menjaga kesihatan gigi. So sebab apabila kita lepas makan, bakteria di dalam sistem makanan dia akan lekat pada gigi. Kemudian bakteria ini akan menghasilkan asid yang mengakiskan gigi anda. Jadi dia akan menyebabkan karies gigi. So, dia ada asid kan? Kita nak neutralkan dia, kita memerlukan alkali. So, macam manalah kita dapatkan alkali untuk meneutralkan asid yang dihasilkan? Okey, sebab kita boleh gunakan ubat gigi. Kan ubat gigi dia bersifat alkali, oleh itu dia boleh meneutralkan asid
yang dihasilkan oleh bakteria. So, pastikan Anda gosok gigi tahu. Nanti gigi rosak pula. Okey. Kemudian dalam perapi rambut, selepas kita shampoo kan kita kena neutralkan sisa shampoo. Okey. Sebab shampoo ini adalah bersifat alkali. Lepas kamu shampoo, rambut kamu akan jadi kering, betul tak? So, kamu kena letakkan sedikit perapi rambut yang bersifat asid. Jadi, rambut kamu akan menjadi lebih lembut. Okay. Selain daripada itu, kita juga boleh merawatkan pH tanah. Sekiranya tanah berasid, kemungkinan tanaman kita tidak subur. Jadi, kita boleh menaburkan kapur yang berwarna putih ini. Okay, kapur ini adalah bersifat alkali. Dia dapat meneutralkan asid di tanah supaya tanaman anda boleh subur. Okay. Dan selepas kamu basuhkan pakaian, okay, so sebenarnya deterjen atau serbuk pencuci adalah bersifat alkali. So, pakaian yang dibasuh tersebut mungkin akan jadi keras. Oleh itu, kita memerlukan pelembab fabrik yang bersifat asid untuk meneutralkan serbuk pencuci. Oleh itu, baju kamu akan jadi lebih lembut. Okey, so kemudian cikgu rasa kamu nak juga buat eksperimen kat rumah kan? Jom cikgu bagi tahu kamu satu cara yang senang. Okay. Aktiviti ini adalah aktiviti peneutralan yang anda boleh buat di rumah. Bahan yang diperlukan adalah bunga telang. Kalau tak ada bunga telang, kamu boleh gantikan dia dengan kubis ungu. Okey, kemudian ambilkan soda bikarbonat. Kalau tak ada soda bikarbonat, kamu boleh gunakan serbuk pencuci. Sedikit sahaja. Okey, dapatkan cuka. Kalau tak ada cuka, boleh gunakan 5 pelbagai 5. 5 nipis ke, 5 kasturi ke, 5 oring pun boleh. Okey, kemudian sediakan air kosong ya. Okey, dan pinggan mangkok sedikit yang sesuai. Okey, macam mana lah kita nak buat? Cikgu sharekan cara dia. So, kamu dapatkan satu mangkok. Kemudian rendamkan sedikit bunga telang sehingga dia keluarkan warna. Bunga telang sebagai indikator atau penunjuk asid atau alkaline. So, saya rendamkan bunga telang ini untuk dapatkan warna dia. So, bunga telang ni saya simpan tepi Okey, so sekarang kita tengok apa yang terjadi apabila beberapa titik cuka dititikkan. Okey. Okay, so apa yang terjadi kat sini nampak tak? Dia warna dia sudah menjadi ungu. So, bunga telang akan ubah warna kepada ungu apabila adanya asid. Okay, so yang ni satu lagi yang cikgu sudah sediakan tadi. Air bunga telang juga. Tapi sekarang cikgu akan masukkan dia dengan sedikit bikarbonat. Okay. So, soda bikarbonat yang dimasukkan nanti ya. Bahan yang kita buat kek. So, kita masuk ke dalam. So, apa yang terjadi? Nampak tak warna dia sudah menjadi lebih cerah. Kan? Cerah sikit macam ada sedikit macam inai kan? Okay. So, apa yang terjadi apabila cuka yang berasid campur dengan bikarbonat ini? Okay, so kita boleh cuba masukkan sedikit demi sedikit. Soda bikarbonat campur dengan cuka. So, peneutralan sudah berlaku ke dalam bekas. Okey, nampak tak? Warna dia sudah ubah kepada warna asas. Okey, inilah warna asas dia. Ini adalah penunjuk dia. So, maksudnya peneutralan sudah berlaku. Okey. Okey, so itu sahaja perkongsian hari ini. Selamat mencuba dan selamat maju jaya. Terima kasih.